Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Menurut Facebook Dr. Ashraf Waisdi Dusuki, 5 sebab kenapa pilihan raya perlu disegerakan sebelum musim banjir. Pertama, menstabilkan semula ekonomi. Faktor sebuah kerajaan dengan mandat rakyat adalah antara keutamaan pelabur asing. Pelabur tidak berminat untuk datang ke negara yang mempunyai sebuah kerajaan yang tidak stabil. Apabila Melaka mengadakan pilihan raya negeri pada November 2021 dan BN menang dengan mandat sah rakyat, ia merupakan satu faktor penarik kepada pelabur. Suku pertama 2022 pelaburan dalam sektor perbuatan di Melaka sahaja adalah RM2.6 bilion ringgit. Ini menjadikan Melaka dalam senarai top 5 meninggalkan negeri-negeri yang jauh lebih besar daripadanya. Johor yang berjaya membentuk kerajaan dengan majoriti 2/3 pada tahun ini juga mencatatkan jumlah pelaburan sebanyak RM61 bilion bagi tempoh 6 bulan pertama 2022. Ini menjadikan Johor sebagai negeri yang menerima pelaburan paling tinggi di Malaysia. Kedua, memastikan kerajaan efektif hadapi bencana. Tragedi banjir Sri Muda pada akhir tahun lepas adalah satu tanda kerajaan hari ini dianggotai oleh menteri-menteri yang tidak kompeten. Dapat kita lihat bagaimana jentera parti, NGO dan orang persendirian lebih pantas dalam menghulurkan bantuan berbanding segelintir menteri. Malah ada agensi yang terpaksa bypass arahan menteri bagi mendahulukan bantuan kepada rakyat. Ini berlaku kerana menteri dilantik bagi memenuhi kuota, ugutan dan tuntutan parti sekutu, bukan dilantik berdasarkan kemampuan. Sebuah kerajaan dengan jemaah menteri yang kompeten bukan berasaskan kuota dan ugutan akan dapat memastikan tragedi buruk ini tidak akan lagi berulang. Apatah lagi dalam keadaan bencana banjir diramal berlaku lagi pada akhir November ini. Ketiga, memastikan kerajaan efektif hadapi krisis ekonomi global. Seluruh dunia menjangkakan bahawa satu krisis ekonomi besar akan berlaku tahun hadapan. Tanpa sebuah kerajaan yang efektif, kompeten dan berkemampuan, negara ini tidak akan mampu berhadapan dengan krisis yang dijangkakan lebih buruk daripada The Great Recession 1929. Kita telah berjaya dengan cemerlang dan antara negara pertama yang berjaya keluar daripada krisis ekonomi 2009. Maka dengan krisis tahun hadapan yang dijangka lebih besar, adakah kita boleh bergantung harap kepada sebuah kerajaan hybrid atau campuran yang di dalamnya saling bersaing dan ugut-mengugut untuk tekan button? Apatah lagi sebahagian menteri adalah daripada kerajaan PH terdahulu yang bertanggungjawab membawa punca kerosakan ekonomi negara walaupun tiada sebarang krisis ekonomi global pada 2018 sehingga 2019. Keempat, memastikan tiada sabotaj dalam kerajaan. Sudah beberapa kali Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan kenyataan yang buruk kepada kerajaan walaupun beliau adalah pengerusi MPN bertaraf menteri. Kali terakhir adalah pada beberapa hari lepas apabila menuduh Perdana Menteri gagal menguruskan ekonomi. Sedangkan menteri-menteri utama yang terlibat dalam ekonomi adalah daripada partinya sendiri. Kenyataan ini sebenarnya mengganggu tumpuan pelabur dan memberi imej buruk kepada kerajaan secara keseluruhan. Potensi sabotaj daripada kelompok ini juga tidak dapat disampingkan begitu sahaja. Oleh itu, sebuah kerajaan dengan mandat baru yang sah hendaklah dibentuk beberapa segera bagi mengelakkan perkara ini terus berulang. Kelima, kembalikan mandat rakyat bukan gila kuasa. Adalah satu propaganda untuk mengatakan bahawa UMNO gila kuasa kerana meminta pilihan raya segera. Sedangkan UMNO secara konsisten sudah berpendirian bahawa mandat rakyat mesti dikembalikan sejak krisis Februari 2020. Jika rakyat memilih untuk menolak UMNO sekali lagi, kami reda selagi mana hak rakyat itu dikembalikan. Andai UMNO gila kuasa, sudah pasti kami akan meminta negara ini didaruratkan sekali lagi melebihi tempoh penggal. Malaysia adalah sebuah negara demokrasi dan hak rakyat bagi memilih sebuah kerajaan yang stabil adalah tunjang kepada sistem ini. Dr. Ashraf Waisdi Dusuki, Ketua Pemuda BN, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Kiranya anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.